Menarik 10. Terdapat pelbagai cara yang kita boleh lakukan untuk bersedekah. Bukan sahaja boleh memberi sumbangan dalam bentuk wang ringgit, malahan anda juga boleh memberi barangan keperluan, pakaian dan juga makanan asas seperti beras. Namun, kisah yang terjadi di Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan, Pahang ini ternyata menarik perhatian orang ramai apabila seorang individu yang tidak dikenali telah memberikan sedekah berupa emas. Setiap pekerjaan mempunyai cabaran tersendiri dan tidak ada kerja yang mudah untuk memperoleh kejayaan. Walaupun kerja ini nampak rumit, tetapi kalau kena dengan minat, pastinya akan membuahkan hasil yang best. Menerusi satu rakaman yang tular di laman Twitter, ia mungkin dilihat sebagai satu kerja yang gila. Tetapi, seorang juru video sanggup buat apa sahaja untuk mendapatkan adegan yang menarik. Rakaman ini bagaimanapun mendapat perhatian ramai, yang tak kurang juga risau dengan risiko mereka yang melakukan aksi-aksi bahaya tersebut. Sebagai anak, sememangnya menjadi kewajipan kita untuk sentiasa membantu ibu bapa, terutamanya menguruskan kerja-kerja di dalam rumah. Namun, sikap sambil lewa semasa melakukannya boleh mengundang kemarahan mereka, seperti yang dapat dilihat menerusi video tular TikTok baru-baru ini. Pada awalnya, pemuda dari Indonesia ini berhasrat untuk membantu ibunya memasak. Namun, bekas penapis yang dipegangnya terlepas dari tangannya dan menyebabkan sayuran yang telah dibersihkan oleh ibunya terjatuh ke lantai. Sama ada melatah ataupun geram dengan sikap cuai anaknya itu, si ibu menghempuk kepala anaknya dengan periuk kecil sehingga terdengar bunyi ketuk-ketukan yang agak kuat. Kelihatan remaja berkenaan terus beredar sambil menahan perit. Kegigihan seorang datuk berusia 90 tahun mencari rezeki dengan menjual sayur tauge goreng di kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia mengundang simpati netizen. Warga emas itu sudah berniaga sendirian setiap hari di pinggir jalan berdekatan sebuah hospital di kota tersebut sejak era pemerintahan Presiden Indonesia pertama, Soekarno. Video yang direkam oleh seorang pengguna TikTok menunjukkan warga emas itu sentiasa memberikan senyuman ketika melayan pelanggannya. Pelbagai reaksi netizen membanjiri ruangan komen pada video tersebut. Dan setakat ini, video itu sudah mendapat sebanyak lebih 3 juta kali tontonan. Pulau Pinang mempunyai satu tarikan baharu dikenali sebagai perpustakaan bergerak hobi ataupun mobile hobby, MOBI, yang pertama seumpamanya di Malaysia. Transformasi perpustakaan bergerak konvensional kepada perpustakaan bergerak yang lebih segar ini bertujuan untuk memberi peluang kepada masyarakat mendapatkan maklumat tambahan mengenai hobi dan minat masing-masing. Perkhidmatan MOBI terbuka kepada seluruh masyarakat tanpa mengira usia dan ia dilengkapi koleksi bahan bacaan terkini bagi mereka yang berminat menambah pengetahuan serta maklumat terkini mengenai pelbagai jenis hobi. Terdapat banyak jenis jentera berat yang digunakan bagi kerja-kerja pembinaan. Setiap jentera yang digunakan mestilah dikendalikan oleh orang yang pakar dan berkemahiran. Menerusi satu perkongsian di laman Facebook Infoteknik Sipil, pengendali jentera penggorek ini berkongsi tutorial bagaimana untuk mengendalikan jentera berat ini. Banyak fungsi, banyak jugalah kemahiran yang perlu digunakan. Ia mungkin nampak agak mudah, tapi hakikatnya hanya pakar sahaja yang faham. Pengendali ini menunjukkan contoh penggunaan asas jentera penggorek di satu lokasi di tepi pantai. Pihak berkuasa Laos menasihati syarikat penerbangan asing supaya memberikan gelang pintar kepada penumpang bagi memantau suhu sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jawatan Kuasa Petugas Nasional untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 mengarahkan Kementerian Kerja Raya dan Pengangkutan Laos untuk memaklumkan kepada syarikat penerbangan asing mengenai keperluan tersebut. Syarikat penerbangan asing diminta memberitahu penumpang sebelum menaiki penerbangan bahawa mereka mungkin tidak akan dibenarkan memasuki Laos jika mereka tidak memakai gelang pintar. Gelang berkenaan dilengkapi pengimbas suhu dan mengirimkan amaran kepada pegawai kesihatan Laos jika suhu tidak normal dikesan, dan ia akan dikongsi dengan pihak berkuasa perbandaran dan daerah. Pokok besar berusia lebih 100 tahun yang sudah sekian lama menjadi ikon bagi bandar bersejarah Melaka ini kini tiada lagi. Kejadian ini berlaku pada awal pagi Rabu dan pokok tersebut tumbang sehingga menimpa wayar elektrik di kawasan tersebut. Pengguna jalan raya yang melalui Jalan Laksamana Bandar Hilir berhampiran jam besar diminta untuk berhati-hati. Selepas ditegur kerana asyik bermain permainan video dan telefon bimbit dirampas bapanya, seorang gadis cuba membunuh diri dengan terjun dari jejambat Bukit Tinggi di kilometer 46 Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak. Dalam satu rakaman video,
kelihatan gadis berusia 16 tahun itu cuba meniti bahagian tepi jejambat dalam keadaan berbahaya. Pihak polis beberapa kali cuba memujuk gadis tersebut untuk bertenang dan pihak bomba juga memberikan bantuan di lokasi dengan menyediakan peralatan salvage sheet di bawah jejambat. Gadis berkenaan telah dibawa ke Hospital Bentong untuk mendapatkan rawatan dan difahamkan masih mengalami kemurungan. Sebut sahaja Jepun, ia pasti sering menjadi negara contoh bagi banyak negara lainnya, baik di Asia maupun di Eropah. Namun, tahukah anda di sebalik keagungan kota-kota di Jepun, terdapat sebuah bandar di Osaka yang tidak dimasukkan dalam peta rasmi mereka, iaitu Bandar Kamagasaki. Disebabkan kemiskinan melampau di kawasan tersebut, pemimpin Osaka dipercayai enggan masyarakat dunia tahu mengenai kewujudan bandar ini. Ramai daripada mereka bukan sahaja tiada tempat tinggal dan hidup di jalanan, malah begitu sukar menjana pendapatan sedangkan terdapat banyak peluang pekerjaan di negara matahari ini. Diringkaskan, mereka tidak tahu bagaimana nasib mereka setiap hari. Adakah mereka bakal meraih wang untuk terus hidup atau terpaksa juga beratur untuk mendapatkan makanan di dapur umum? Menarik 10.